Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan tenang, kuat, bersemangat, insya-Allah. Dalam keadaan tenang, kuat dan juga bersemangat. Okey, Ustaz, kita nak tunjuk sikit. Sebenarnya kenapa yang besar sangat belakang ni, bunga yang saya dapat daripada Cameron semalam. Okey, semua ni bunga hidup, termasuklah orkid ni bunga hidup. Sebenarnya orkid ni usianya dah lebih kurang 3 minggu. Memang sangat-sangat unik. Nanti saya tunjukkan orkid tu. Masya Allah, ini daripada Cameron semalam. Tapi keluar pada semalam memang segar lah. Keluar dari kamera terus jadi kecut lah. Tapi mungkinlah nanti ada yang nak keluar, saya nak cuba tanam ni. Sebab ramai juga kan yang selalu cakap masa dekat kamera memanglah cantik, bunga segar keluar pada kamera sebab cuaca di sana kan. Jadi ini pokok bunga raya. Lepas tu ini daun apa lah, tapi daun cantik tu lah. Kat rumah kita ada yang kilat-kilat. Kalau kita tengok ni kan daun kilat. Lepas tu ini bunga apa ni? Ada siapa boleh cakap tak ini bunga apa? Ini. Ini lavender ke? Oh, confident je lavender. Ya, lavender. Ini lavender Cuba dekat sikit, Cik. Okey, cantik dah tu. Okey, Cik kekalkan di situ. Okey, ini lavender Lepas tu ada bunga rose. Kalau kita tengok bunga rose ni ada orang seorang lah bagi semalam. Tapi tengok rose dia sangatlah cantik. Tengok. Sorry lah. Ni bunga rose. Macam plastik pun ada. Besar, cantik bunga rose. Tapi bunga rose hidup. Nama pun Cameron kan. Okey, semua yang hidup lah dapat. Alhamdulillah. Makin bertambahlah koleksi pokok-pokok kat rumah saya. Rumah saya macam dah macam Cameron lah. Sebab ramai yang bagi hadiah pokok hidup. Nampak tak bukti? Okey. Pokok ni unik sangat ni. Kak Zu bagi. Kak Zuria Siking. Kak Zuria Siking. Masa hari lahir hari tu. Mula-mula saya tak tahu ini pokok orkid betul. Saya tak tahu pokok orkid betul. Saya ingat pokok biasalah ramai orang bagi orkid. Orang bagi orkid tapi orkid plastik. Jadi rupanya ini adalah orkid betul. Nanti kita buka. Kita ni sebabnya daun ni dia dah nak ni. Kita apa? Ini dah ada gugur. Kan ini design biasa orkid tu kan. Cuba tengok dekat. Ini adalah orkid betul. Yang dia letak dalam pasu tu. Pasu dia buat. Masya Allah. Walaupun dah 3 minggu lebih. Tapi ia bertahan macam baru. Masya Allah, nampak tak segar. Cantik kan ciptaan Allah. Dan saya letak ni dalam rumah je. Tapi area tu depan pintu masuk rumah. Jadi dia kena juga biasan cahaya. Kalau tak percaya kita tengok yang ni. Kita tengok yang ini sebenarnya dah. Okey, dah nak mati. Nampak tak layu? Masa dapat, saya tak tahu ni orkid betul. Saya tahu bila Puan Zu cakap, ni orkid betul. Tapi masa tu staff tak tahu. Staff ingat orkid plastik. Lepas tu, dia orang pun letak dalam kereta dalam keadaan yang pokok ni tu terbalik. Lepas tu ada satu dahan utama patah. Memang rasa sayang lah. Sebab dia orang ingat plastik. Masya Allah. Jadi sebab dia letak dalam ni bekas macam ni, biasa orang hadiahkan yang plastik. Rupanya ini adalah pasu dengan tanah. Ni ada tanah. So kita siram macam tu. Indoor je, tapi ada sikit kena cahaya sikit lah bila pintu terbuka. Masya Allah, saya tunjuk ni sebagai tanda terima kasih, penghargaan. Kedua, sebagai tanda kesyukuran. Ketiga, berkongsi keindahan ciptaan Allah yang semula jadi. Tidak ada tandingannya dengan ciptaan
manusia, bukan ciptaan manusia. Manusia kan ada banyak buat plastik. Jadi memang kita tak boleh nak tandingi lah ciptaan Allah yang sebenar. Okey, Masya Allah. Jadi hari ni nampak macam padat sikit lah background ni, sebab kita nak menghargai. Nanti semua ni saya akan alihkan dalam pasu. Saya memang suka gardening. Pokok memang banyak. Kalau siapa yang datang ke rumah ni, dah macam Cameron Highland dah. Anak-anak saya kan baru balik, dia kata, Umi, rumah kita pun macam Cameron Highland lah. Sebab memang banyak sangat pokok-pokoknya. Jadi jangan serabut nampak pokok banyak sikit hari ni. Sebenarnya dia balut ni, bawahnya adalah pasu-pasu. Okey, kita buat itu sikit. InsyaAllah. Siapa suka pokok? Okey. Memang banyak betul pokok. Kat masa ni macam taman botani lah. Macam taman botani. Okey. So, dekat FB ni macam dah syarat. Dia nampak kiri kanan. Yang ni kita... Ini plastik. Allah. Ni plastik. Pokok plastik ni plastik. Tapi nampak macam betul kan pokok plastik. Kalau jadi hiasan belakang background untuk live. Comel plastik tapinya. Okey. Okey, alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Begitulah keindahan alam ciptaan Allah. Kalau kita tengok kalau kita beli cat color kan, kita akan dapati ada warna merah tu, mungkin ada 5 pilihan warna merah. Tapi bila kita tengok alam, kita tengok bunga, warna merah yang Allah ciptakan bukan 3, bukan 5, bukan 10, bahkan berpuluh, mungkin beratus warna merah yang berbeza. Kalau kita tengok cat color yang manusia ciptakan, bukan maksud manusia ciptakan, manusia create lah, wujudkan. Asalnya semua ciptaan Allah. Kita boleh tengok mungkin warna purple dalam 10 jenis warna purple. Tapi bila kita tengok pada alam, bunga-bungaan, purple ada beratus. Mungkin tidak terhitung. Setiap kali jumpa bunga yang berbeza, ni purple lain, ni purple ni sikit. Samalah juga dengan warna hijau daun. Pelbagai warna hijau yang berbeza, beratus-ratus warna hijau. Warna kuning yang berbeza. Warna biru, ada pokok bunga warna biru, semua warna. Apabila Allah Al-Khaliq Maha menciptakan, Allah menciptakan ciptaannya dengan nama Allah Al-Badi', iaitu Allah menciptakan dengan keindahan. Dan Allah Maha Kreatif, iaitu nama Allah yang Musawwir, Allah yang Maha Kreatif, Allah yang Maha mereka bentuk. Ada ribuan, mungkin puluh ribu, tak tahulah ratus ribu jenis daun di dunia ini. Allah sangat kreatif membentuk setiap daun berbeza. Bahkan pada satu pokok, kita tak akan jumpa daun bentuk yang sama. Pada satu pokok tu pokok daun pun berbeza untuk setiap helaian daun tu berbeza. Pada satu pokok bunga, ada beratus, beribu bunga. Contohlah pokok bunga yang sangat subur, pun kita tak akan jumpa bentuk yang sama. Di situlah kita menyebut nama Allah yang Musawwir, Allah yang Maha mereka bentuk, Allah yang sangat kreatif, tidak menciptakan sesuatu makhluknya. Walaupun kalau kita fikir apalah manfaat bunga ni, apalah manfaat daun ni, apalah manfaat ni, tetapi mereka diciptakan dengan tujuan-tujuan yang kita sendiri tidak tahu. Tapi Allah yang alim, yang Maha mengetahui. Allah yang hakim, yang Maha bijaksana. Kita boleh melihat kebijaksanaan Allah pada ciptaan-ciptaannya. Allah menciptakan sesuatu dengan sempurna. Allah yang kamil, yang Maha sempurna. Allah menciptakan sesuatu dengan sempurna, tidak ada cacat celanya. Subhanallah. Kemudian nama Allah yang seterusnya, Allah ya Bari. Allah ya Barik. Apa maksud Allah ya Barik? Allah yang Maha menciptakan kehidupan. Bagi setiap bunga, daun, pokok, di setiap atas muka bumi Allah ni ada kehidupannya, ada cerita dia. Macam Allah ciptakan kita, Allah ya Khaliq, Allah ya Badi, Allah menciptakan kita dengan keindahan. Kemudian Allah ya Bari, Allah menciptakan kehidupan manusia. Allah menguruskan kehidupan kita. Ramai yang jumpa saya beramal dengan nama Allah ya Bari, ya Bari, ya Bari. Dia bukan qaf, dia bukan kaf, dia bukan ya Barik, tapi ya Bari. Ada hamzah di belakang, ba alif ra ya hamzah, bariun. Maksudnya Allah yang Maha menciptakan. Kalau Al-Khaliq, Allah menciptakan makhluk. Al-Khaliq, Al-Makhluk. Al-Khaliq pencipta makhluk.
al-makhluk, makhluk yang diciptakan oleh al-khaliq. Tetapi setiap makhluk, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, binatang, serangga, seluruh makhluk ini ada kehidupan. Allah bukan hanya menciptakan makhluk, Allah juga menciptakan kehidupan bagi makhluk tersebut. Masya Allah, Allah menciptakan semut, semua ada kehidupannya. Itu perkaitannya nama Allah Al-Khaliq, nama Allah Al-Barik. Al-Barik, Allah menciptakan kehidupan. Apabila Allah menciptakan kehidupan kita manusia, Allah lah yang maha menguruskan kehidupan kita. Maksudnya penciptaan kehidupan itu dengan pengurusan. Itu yang bila kita beramal dengan zikir Al-Barik, contohnya, Ya Allah, Ya Barik, Ya Barik, Engkau lah yang menciptakan kehidupanku. Aku menyerahkan urusan kehidupanku ini kepadamu, Ya Allah. Bantulah, Ya Allah, untuk aku menguruskan kehidupanku ini, Ya Allah. Maka apabila kita menyerahkan urusan kehidupan kita kepada Allah yang menciptakan kehidupan kita, maka insya-Allah ia akan terurus dengan baik, dengan seimbang, dengan sempurna, dengan harmoni. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi daripada tumbuhan sebenarnya kita boleh mengaitkan dengan banyak nama-nama Allah. Dengan banyak, bukan satu, bukan dua, mungkin 10 nama Allah yang alim, Allah yang maha mengetahui, nama Allah yang hakim, yang maha bijaksana, Allah ya Rahman, ya Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada tumbuh-tumbuhan ini. Allah lah yang pelihara, kita cuma siram je. Tuan-puan sekalian, di dalam Al-Quran Allah ada bertanya kepada kita. Allah bertanya kepada manusia, adakah kamu yang menumbuhkan pokok pohon daripada benih, ataukah kami? Allah tinggalkan persoalan itu. Masya Allah, ketika saya membaca ayat ni, saya kata, Ya Allah, hebatnya kalau kita berfikir, baik, kita beli benih kan, lepas tu orang yang penjual benih kata, benih ni confirm boleh hidup, you tanam, lepas tu you siram kan, lepas 4 hari benih akan keluar. Masya Allah, kita pun yakin dan confident. Lalu kita buat apa yang dia suruh, letak bawah matahari kadar begini kan, siram kadar begini. Lepas tu bila kita siram, kita buat, keluarlah benih, keluarlah pucuk, keluar pucuk. Contohlah benih sawi ke apa ke kan, yang kita beli benih-benih tu, benih lada ke, keluar. Masya Allah. Ketika itu firman Allah mengingatkan kita, Allah bertanya, adakah kamu yang keluarkan pucuk tu, pohon tu daripada benih, ataukah kami? Allah bertanya. Subhanallah. Boleh jadi apabila kita buat dan ia berlaku seperti mana yang kita plan, yang sebagaimana diberitahu, lepas 3 hari dia akan keluar, kita lupa untuk memuji Allah, kita lupa untuk menghayati kebesaran Allah. Ketika itu mungkin kita akan kata, wah, berjaya, betul lah lepas 3 hari keluar. Sebab apa? Dia orang dah expert, itu pengalaman dia orang, so memang confirm begitu katanya. Jadi bila keluar, memang keluar lah, memang jadi, betul lah, benih ni bagus lah. Tetapi kalau kita ingat pertanyaan Allah, adakah kami atau kamu yang mengeluarkan? Nampak tak di sini? Kita memang berusaha, kita siram, kita buat sebagaimana yang disebut, sebagaimana disarankan oleh penjual benih. Tetapi jika Allah tidak mengizinkan, akan keluarlah daun ataupun pucuk daripada benih tersebut, maka tidak akan keluar. Dan apabila Allah mengizinkan dia keluar, itu juga dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa Allah, bukan dengan kuasa manusia. Sebab kita tidak mampu sedikit pun, kita sangat lemah, kita tak mampu nak buat apa-apa, kita hanya mampu siram untuk memastikan proses yang berlaku di dalam benih tersebut sehingga keluarlah pucuk tu. Hanya Allah semata-mata yang berkuasa melakukannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, Allah lah yang menahan sesuatu, Allah lah yang memberi sesuatu. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Kamilah yang memberi rizki kepada manusia, dan kamilah juga yang menahan rizki daripada manusia. Masya Allah. Jadi apabila kita mendapat sesuatu yang kita inginkan,
sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita plan, kita rancang lalu berjaya. Masa itu, ketika itu ucaplah daripada hati, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Kau izinkan ya Allah, apa yang dirancang berhasil, apa yang diinginkan dapat. Dan apabila Allah menghalang, kalau kita mampu sebagaimana ucapan Nabi dan ucapan para sahabat dalam situasi yang tidak dijangka, tetap menyebut kalimah Alhamdulillah, tapi dengan cara Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala sesuatu. Ala kulli hal, di atas segala keadaan. Kalaulah dalam nikmat, dalam gembira, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, syukur sungguh. Tapi bila dalam keadaan musibah, dalam ujian, tak seperti mana yang dijangka, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, kalau mampu. Tapi kita juga disarankan bila ditimpa ujian ataupun musibah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Indah sekali. Allahu Akbar. Allah Tuhan kita, Allah yang ciptakan kita, Allah yang maha tahu tentang kita, Allah lah yang maha memahami kita, Allah lah yang memberi dan mengambil kembali setiap sesuatu. Apa yang Allah firmankan kepada kita sahabat-sahabat? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahu Akbar. Mari kita beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sarankan, apa yang Allah berikan kepada kita, kaedah ataupun cara bila kita ditimpa musibah. Sama ada musibah itu kecil ataupun besar, musibah itu ringan ataupun berat, musibah itu dijangka ataupun tidak. Allahu Akbar. Allah berfirman, Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang apabila ditimpa ujian ataupun musibah, qalu, lalu mereka berkata. Siapa mereka? Kita lah manusia ni. Lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, inna lillah, semua ini daripada Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, dikembalikan semuanya kepada Allah. Maksudnya kita terus minta tolong dengan Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat salawat min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Mereka akan mendapat salawat min rabbihim wa rahmah, dan mendapat rahmat. Salawat membawa maksud mendapat pertolongan, pengampunan, kebaikan, petunjuk, perlindungan, Masya Allah. Wa rahmah, rahmat Allah juga termasuk apa yang disebutkan tu, wa rahmah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah golongan yang akan diberi petunjuk. Jadi sahabat-sahabat, hari ini Allah beri satu hari lagi untuk test kita, berjaya atau tidak kita menempuh setiap ujian yang akan berlaku pada hari ini. Berjaya atau tidak untuk kita menempuh setiap nikmat yang Allah beri pada hari ini dengan kesyukuran. Allah beri kita satu hari lagi. Mampukah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersabar? Jadi pagi-pagi kita dah dapat vitamin ni, kita dah dapat peringatan ni. Bagaimana hari ini kita nak mempunyai sikap yang bagaimana? Jadi mari kita menekan hari ini, apa pun ujian datang, kita akan mulakan dengan kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Sekali lagi, ramai yang baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas sahabat semua. Moga rahmat Allah dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala.
Muslimin-muslimat, untuk makluman, saya dapat banyak warning terutamanya daripada FB sebab kita buat perkongsian tentang Gaza, Palestin, Zionis, Yahudi, Israel dan sebagainya. Bahkan warning yang paling keras kami terima, page FB akan ditutup, akan diblok, bukan blok, di-ban terus, tutup, hilang terus. Samalah juga di TikTok, di IG. Sebab memanglah ini khabar mereka, tapi TikTok kurang sikit lah. Sebab TikTok ada China kan? Ustaz, TikTok China Ya, Ustaz? Betul? Okey. Tapi kita tahu FB apa semua ni, wallahualam mungkin semua ada kaitan lah dengan mereka. Jadi kita boleh lihat penurunan yang ketara. Kalau sebelum ni kita buat live kuliah pagi ni di page di FB, kehadiran dah 5,000, 6,000. Tapi kita tengok pada pagi ni semakin menurun. Sebab apa yang mereka buat, mereka sekat reach media sosial terutamanya di FB. Mereka sekat reach, lepas tu mereka sekat engagement. Memang ramai yang tak nampak notification. Bahkan ada orang yang buka FB kita pun tak nampak juga. Mereka boleh buat enjin ataupun kaedah algoritma mereka tu, mereka boleh kuasai, mereka boleh kontrol. Dan mereka halang semua media-media yang berkongsi berkaitan dengan Palestin, Gaza apa semua, mereka sekat, mereka halang. Bahkan kalau ada yang mereka rasa sangat mengancam non-stop, mereka akan ban terus, akan hilang terus. Dah berapa orang dah yang hilang terus lah. Ada yang kena blok mungkin seminggu, 2 minggu kena blok. Tapi sudah ada beberapa orang yang sampai pada saya bukan blok tetapi hilang terus. Dan berlaku juga ada beberapa pendakwah di TikTok memang hilang terus, ban terus. Jadi marilah sama-sama kita terus berjuang. Namun bagi kita dah ada, sebab kita dah ada verified tu kuat sebenarnya. Satu lagi, dengan bantuan sahabat-sahabat semua untuk kita menguatkan engagement kan, engagement ni dijadi kuat, maka pihak mereka berfikir juga kalau nak block, dia berfikir-fikir juga bila dia nak ban kita, sebab kita ini memberi pulangan yang bagus juga untuk mereka. So bila kita punya engagement reach, dia bacaan daripada algoritma dia tu bahawa kita ni strong, dia berfikir juga, dia tak simply nak block, tak simply nak ban kita. Sebab ini adalah media dakwah, kita bersama, bukan saya, kita bersama untuk menyebarkan kebaikan. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi sahabat-sahabat di FB terutamanya, saya minta supaya kita sama-sama share. Sebab itu yang first paling kuat, share link supaya orang lain nampak. Sebab boleh jadi FB anda tak kena block, tak kena ban, tak kena sekat macam saya. Saya memang dapat warning. Kalau saya kongsikan, dia kata ada keganasan ni. Dia kata kamu akan kamu akan disekat, kamu akan ni, memang dia bagi detail. Sebab kita dapat non-stop sejak kali pertama kita post tentang Palestin, tentang Gaza dan sebagainya. Jadi Masya Allah, kalau tulis, kalau cakap ni dia tak sempat sangat nak kesan, tapi dia mengesan juga. Sebab saya pun bercakap, saya tulis, saya sebut dalam live kan. Tetapi yang tulis tu lagi mudah diorang nak kesan berbanding yang disebut ketika ceramah ni kan kita cakap laju. Tapi yang tulis tu dia memang dah boleh detect perkataan-perkataan tertentu, dia terus aim kita. Jadi sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita berjuang di medan dakwah, media sosial, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Inilah medan dakwah yang terbesar pada hari ini dan yang paling utama menjadi rujukan umat dan menjadi penyebaran kepada ilmu. Jadi sama-sama kita share dan ajak lebih ramai yang hadir. Berniat kita buat itu kerana mengharapkan redha Allah, untuk membantu gerak kerja dakwah, untuk menjadi lidah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyambung lidah perjuangan Rasulullah. Okey, kemudian teruskan bagi komen, bagi emoji, tap sampai 1 million untuk TikTok. Dan kami ucap terima kasih sangat yang selalu bagi yang bagi star, sebab ia adalah bentuk infak, yang bagi gift di TikTok, dan kepada semua yang terus menerus buat apa sahaja dan hadir sendiri. Ada yang ustazah, saya on je walaupun saya tak dengar, sebab saya tahu dengan kehadiran saya walaupun satu, ia membantu kekuatan reach dan juga engagement live ustazah.
Ada ramai yang macam tu, dia bekerja jadi tak nak dengar, dia fokus tapi dia on je sebab dia rasa saya nak left, sebab walaupun satu ia memberikan impact. Sebenarnya benar tuan-puan sekalian, walaupun ada pihak yang menyangka saya beli. Sebelum ni kan kita punya live boleh cecah 10,000, 10,000, 10,000. Ada orang bertanya, Ustazah beli ke? Ustazah beli view ke? Demi Allah, kita tidak pernah beli view. Kita tidak beli view. Itu adalah view organik, kehadiran organik. Setiap kali kita kuliah pagi dah 10,000 ke atas. Namun bila berlaku isu-isu seperti ini, 10,000 tu gabung semua, TikTok, FB dengan IG. 10,000, 8,000, 9,000. Tetapi bila berlaku seperti ini, makan masa lama untuk kita naik balik supaya orang ramai boleh lihat. Dia orang tutup, dia orang hide kita punya live. Sama juga dengan posting menurun sangat rendah, dia hide kita punya posting. Jadi tak apa, kita tidak mengalah, kita berusaha keras, kita pun ada cara kita berjuang. Ia menguatkan lagi perjuangan kita. Masya Allah. Jadi muslimin-muslimat yang dihormati lagi dikasihi, kita belum mulakan majlis kita. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Saya minum air sikit. Suara serak tu belum pulih sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih yang komen tengah drive, sambil drive sambil dengar ceramah Ustazah, sambil masak. Hantar anak dah settle dekat sekolah kan. Jadi alhamdulillah semua sambil-sambil buka je on sebagai tanda kerjasama, sokongan dan perjuangan ini adalah perjuangan bersama. InsyaAllah apa yang anda lakukan, Allah berikan ganjaran yang berganda-ganda yang kita bakal nikmati di alam barzah dan di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita akan membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat yang terakhir. 10 ayat yang terawal dan yang terakhir surah Al-Kahfi. Kalau anda boleh baca sama-sama, baca. Tak dapat baca, dengar. Ada yang tulis sambil tunggu student dengar kuliah, mungkin pensyarah. Lepas habis majlis zikir, saya nak kongsi satu kisah yang sangat istimewa, sangat menyentuh hati saya ketika sebaik saya sampai di Cameron Highland. Saya bertemu dengan seorang wanita yang hamil, yang baru keluar daripada hospital 5 hari. Dia duduk di hospital. Masya Allah, saya tiba je di hotel yang disediakan oleh penganjur. Di depan pintu masuk hotel tu, saya bertemu dengan dia. Ada kisah yang sangat istimewa. Nantikan saya akan share kisah ni selepas bacaan-bacaan kita ni. Mungkin dia akan menjadi jawapan juga kepada persoalan kita dan boleh membantu kehidupan kita, insyaAllah. Itu teaser nak supaya anda boleh kekal ni. Kita baca dulu 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada Rabbana wahai Tuhan kami atina min ladunka rahmah kurniakanlah buat kami daripada sisimu rahmatmu wahayyi' lana dan sempurnakanlah bagi kami min amrina rasyada dalam setiap urusan kami petunjukmu yang jelas amin ya rabbal alamin. Itu merupakan doa Ashabul Kahfi yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-10. Masya-Allah. Seterusnya kita baca 10 ayat yang terakhir. Keduanya adalah wasiat Nabi supaya kita umatnya membaca, beramal. Yang 10 ayat terawal Nabi sebut supaya menghafal dan beramal. Dan untuk 10 ayat terakhir Nabi menyarankan untuk kita membaca. Kalau mampu menghafal lagi baik. Tapi 10 ayat terakhir tak mampu hafal, cuba baca, jadikan amalan harian. Kerana Nabi sebut keduanya akan melindungi kita daripada fitnah Ad-Dajjal. Dan ujian sebenar Dajjal adalah untuk keimanan kita. Dan sebelum keluar Dajjal Al-Masih mata satu tu, yang ada ditulis kafara tu, yang ramai manusia bahkan umat Islam juga akan terpedaya. Walaupun jelas sekali dia adalah Dajjal. Terpedaya kerana keadaan ketika itu yang sangat dahsyat, yang sangat perih antara hidup dan mati, ujian akidah. Keluar dulu Dajjal-Dajjal kecil yang disebut dalam hadis Nabi. Bahkan Nabi dah menyebutkan Dajjal sebelum Dajjal Al-Masih itu keluar dulu Dajjal-Dajjal kecil. Iaitu mereka yang mengaku jadi Nabi, mereka yang mengajarkan ajaran yang sesat dan segala tipu daya, segala fitnah akhir zaman. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat yang dihormati, sekarang kita akan baca 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. Kalau anda belum biasa membacanya, anda boleh mendengarkan sahaja. Boleh dengar dulu, lepas ni cubalah baca jadi amalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirin 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa yang disarankan selepas kita membaca Al-Quranul Karim. Seterusnya kita membacakan Asmaul Husna. Sama-sama kita melafazkan nama Allah, 99 nama Allah yang indah, yang mulia, yang baik, yang sempurna dengan lidah kita pada saat ini. Kerana Nabi SAW bersabda, Inna lillah, sesungguhnya di sisi Allah tis'atun wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atan ila wahidan, 100 kecuali 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, Nabi kata. Kalau tak mampu menghafal, baca. Dan yang beramal dengannya. Ahsaha tu bermaksud menghafal, membaca. Dan beramal, berpegang. Menjadikan amalan. Sekurang-kurangnya setiap hari bacalah sekali nama Allah ini. Dakhalal jannah. Nabi kata dia pasti akan masuk syurga. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi perbanyakkanlah kita. Apa saja amalan yang kita dengar daripada Nabi yang dijamin syurga, kita jangan tinggal. Boleh jadi kita boleh masuk syurga melalui amalan Asmaul Husna. Boleh jadi kita boleh masuk syurga melalui amalan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh jadi kita masuk syurga dengan amalan sedekah kita. Kita tak tahu mana satu amalan yang kita buat yang mendatangkan rahmat Allah. Muslimi muslimat, kita tahu Nabi sebut kita tidak akan mampu selamat daripada api neraka Allah, dan kita tidak akan mampu masuk ke dalam syurga Allah melainkan dengan rahmat. Maka di sana ada salah faham manusia. Manusia kata apa? Manusia cakap begini, kan masuk syurga dengan rahmat, so tak payahlah beria sangat nak beramal. Sebab apa? Kalau Allah pilih kita, Allah beri rahmat pada kita, kita tetap boleh masuk syurga. Kalau kita tak dapat rahmat walaupun beramal, neraka juga. Ada ayat-ayat seperti ini. Orang yang bertuhankan akal fikiran. Masya Allah. Jawapannya adalah, memang benar hanya dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh kita menjamin kita masuk syurga. Benar. Memang. Sebab itu ada orang yang malas beramal soleh, malas buat ibadah, malas zikir, malas ibadah sunat, malas ibadah, bahkan malas solat. Dia kata kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh, bukan amal ibadah yang menjamin kita masuk syurga. Jadi dia kata mohon saja rahmat Allah. Kalau Allah beri rahmat, maka boleh masuk syurga. Subhanallah, muslimi muslimat. Memang benar bahawasanya kita hanya dapat masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah, amal soleh kita. Dan kita hanya boleh selamat daripada api neraka dengan rahmat Allah. Namun kita tidak akan mampu mendapat rahmat Allah melainkan melalui jalan amal soleh dan amal ibadah. Amal ibadah dan amal soleh itulah laluan untuk dapat rahmat Allah. Sebab itu bila kita bertemu dengan mana-mana amalan yang mengaitkan dengan syurga, dengan redha Allah sama api neraka, kita buat. Ini kita buat, ini kita buat. Tak dapat istiqamah, buat sikit-sikit. Ada hari buat yang ini, ada hari yang buat yang ini. Kerana kita tidak akan dapat rahmat Allah melainkan dengan amal soleh, amal kebaikan, kebaikan pada makhluk, kebaikan pada manusia. Amal soleh, amal baik.
Masya Allah. Dan juga amal ibadah dengan Allah, amal soleh dengan makhluk. Kita jadi orang yang memperhambakan diri, itu ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan kamu wahai manusia dan juga jin melainkan untuk beribadah kepada Allah, untuk memperhambakan diri. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah sebut apa? "Wa ma khalaqtu," dan kami tidak ciptakan jinna wal insa. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa," jin dan manusia, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sahabat-sahabat, tujuan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Siapa yang banyak beribadah, siapa yang fokus banyak ibadah, kalau tak dapat banyak, dibuat ibadah dia berkualiti. Kalau tak dapat kuantiti, dia jaga kualiti ibadah. Bila dia semayang, saya ada jumpa orang setiap kali solat dia tukar baju. Dia bukan penyakit was-was, dia okey je travel apa, dia bukan penyakit was-was. Dia kata, "Ustazah, kalau boleh, kalau situasi tak boleh, saya tak tukar lah." Dia bukan hanya pakai telekung luar, tapi dia tukar juga baju. Saya ada baju khas untuk solat. Bila saya buat begitu, saya rasa dia membantu hati saya untuk khusyuk. Subhanallah. Sebab saya nak bertemu dengan raja sekalian raja. Kalau bertemu dengan raja, kalau kita dipanggil menghadap raja, mungkin persiapan kita beli baju baru. Saya taklah sampai beli baju baru setiap kali nak menghadap Allah. Tapi saya ada pakaian khas saya. Saya akan tukarkan pakaian daripada dua dalam semua. Saya nak bersih betul-betul, saya nak wangi. Subhanallah, dan saya pakai kain telekung. Kalau tak pakai kain telekung pun baju tu lah. Lepas tu saya akan kembali kepada pakaian harian saya. Masya Allah. Kalau kita tak boleh nak kejar kuantiti, jumlah yang banyak dalam ibadah, kita kejar kualiti. Bila time zikir sungguh-sungguh, bukan sambil-sambil. Sambil-sambil tu bahagian sambil-sambil lah, sambil buat kereta, sambil semua tu. Tetapi bila sampai kita fokus, kita buat betul-betul. Kita fokus pada maksud, kita cuba hayati zikir tu. Kita buat dengan bersungguh-sungguh. Sampai subhanallah. Subhanallah, ya Allah, subhanallah. Tuan-puan sekalian, Nabi bertaubat 70 kali sehari. Nabi kata, sesungguhnya aku bertaubat 70 kali sehari. Nabi tak ada dosa. Nabi maksum, tidak ada dosa. Dijamin tak ada dosa. Subhanallah, muslimi muslimat. Tetapi Nabi SAW bertaubat 70 kali sehari. Bukan istighfar 70 kali semata-mata ya. Kita kalau fikir 70 tu sikit je. Kita pun sebut astagfirullah, 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 astagfirullah. 70 tu lebih kurang 2 minit selesai. Bukan semata-mata istighfar. Tapi Nabi sebut, aku bertaubat. Aku memohon ampun kepada Allah 70 kali sehari. Nabi yang tidak ada dosa. Sebab itu kita cuba tingkatkan kualiti. Bukan hanya menghitung kuantiti istighfar. Oh, 1000 kali istighfar sehari, 500 kali sehari, 100 kali sehari. Itu kuantiti. Tapi sejauh mana kualiti istighfar kita. Sejauh mana bila kita sebut astagfirullah, kita betul-betul hati kita mohon ampun dengan Allah. Astagfirullah, ya Allah, mohon ampun. Ya Allah, mohon maaf, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, banyaknya dosa aku daripada start aku balik dulu. Bila sebut astagfirullah, terbayang dosa mengumpat, tak berhenti lagi mengumpat. Bila sebut astagfirullah, terbayang dosa menulis benda yang tak elok. Astagfirullah, terbayang mata tengok benda yang maksiat. Astagfirullah, teringat telinga mendengar maksiat. Astagfirullah, teringat jari tulis benda yang berdosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan senang. Nabi bertaubat 70 kali. Bukan hanya menghitung istighfar 70 kali, tetapi mohon ampun dan bertaubat sebanyak 70 kali. Nabi yang maksum. Kita yang penuh dengan dosa, kita lebih banyak menghitung jumlah sahaja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Subhanallah, hati kita tak hadir. Perasaan bersalah tak hadir. Perasaan berdosa tak hadir. Perasaan hina, perasaan kotor, perasaan takut pada neraka tak hadir. Sebab itu muslimi muslimat, kita dengar Nabi bertaubat 70 kali macam sikit. Tetapi rupanya bila kita hadirkan hati 10 kali pun dah banyak. Bila kita sebut astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Walaupun sekali bila kita sertakan dengan rasa penyesalan, dengan kita flashback dosa kita buat, 1 kali pun dah berat, 1 kali pun dah besar. Sebut 10 kali itu boleh jadi lebih baik daripada 1000 kali yang kita sebut tanpa perasaan, tanpa rasa berdosa dan rasa bersalah.
Subhanallah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Jadi mari sama-sama kita membacakan Asmaul Husna. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qaharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Aizul Muzilul Sami'ul Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadus Samadul Qadir Tadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Baru Tawab Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali Wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ud Dar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidus Saburul Ladzi Laysa Kamithlihi Syai'un wa Wasami'ul Basir Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dah selesai baca Asmaul Husna. Subhanallah, sebenarnya kita dah pun habis bab yang ke-16. Sebenarnya hari ini sepatutnya kita dah masuk bab yang baru. Kita dah masuk bab yang ke-17 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita dah baca habis, tapi saya nak baca juga seperti lalu hadis yang berkaitan dengan Hajarul Aswad. Saya baca hadis ini ketika berada di Tanah Suci minggu lepas. Ingat tak ada kuliah Riyadhus Shalihin tu? Kita baca dah hadis ni di Masjid Nabawi. Tapi mungkin ramai ketika itu yang tak dapat hadir. Saya akan ulang sepintas lalu berkaitan dengan Hajarul Aswad ni. Masya Allah. Walau bagaimanapun, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, jangan tinggal salawat. Zikir kita seterusnya adalah salawat. Dalam 10 kali ya, salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Selawat tu adalah selawat malaikat Jibril. Selawat malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Yang kita jadikan lagu tu adalah selawat malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kalau kita baca lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu lafaz yang diajarkan Nabi, itu juga dia sahih. Dan Nabi mengajarkan lafaz selawat yang paling sempurna. Nabi kata itu adalah selawat paling sempurna, iaitu lafaz yang kita baca dalam at-tahiyyat. Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina itu tambahan. Tetapi yang Nabi ajarkan adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat paling sempurna. Contoh, kita dalam keadaan yang stres sangat, tertekan, sedih, kecewa, terduduk, perit sangat ni, kita baca sekali pun sudah memadai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita baca sekali pun, subhanallah. Muslimi muslimat, kenapa Nabi Ibrahim disebut di dalam ini? Mudah-mudahan dengan selawat kepada Nabi Muhammad dan selawat kepada Nabi Ibrahim itu, kita mendapat dua kekuatan daripada dua Nabi yang sangat hebat. Kita mohon supaya Allah merahmati Nabi Muhammad dan merahmati Nabi Ibrahim. Lalu Allah berikan rahmat itu kembali kepada kita. Muslimi muslimat, Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya, bapa para Nabi. Kerana keturunan paling ramai dalam 20 Nabi lahir daripada Nabi Ibrahim AS. Masya Allah. Kenapa? Kerana itu Nabi Ibrahim disebut bapa para Anbiya. Tuan-puan sekalian, kita memang hidup kita perit, ujian banyak semua. Tetapi kita tidak pernah berhadapan ataupun mengalami situasi yang sangat perit, yang sangat mencabar. Ketika Nabi Ibrahim, contohnya di banyak sangat keadaan keperitan kehidupan Nabi Ibrahim AS. Tetapi saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ismail AS, baru je bertemu semula Nabi Ismail. Masa Nabi Ismail baby, Allah perintahkan supaya tinggalkan di tanah gurun padang pasir yang gersang, tidak ada kehidupan, tak ada sumber air. Subhanallah. Dan apabila anak itu sudah mula kanak-kanak, remaja, Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya kembali semula ke tanah yang ditinggalkan. Lalu dibangunkan Kaabah. Setelah kembali semula, kasih sayang bertaut kembali setelah berpisah bertahun lamanya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih anak. Sembelih tu apa sahaja, sembelih. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak bertangguh demi membuktikan rasa cinta kepada Allah tanpa merayu. Ya Allah, kurniakanlah, berilah perintah lain. Ya Allah, aku tak sanggup sembelih anak. Tidak. Tanpa ragu, tanpa bertangguh, Nabi Ibrahim menunaikan perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim tidak sedikit pun mengharapkan Allah membatalkan perintah. Nabi Ibrahim tidak sedikit pun mengandaikan mungkin Allah akan gagalkan. Tidak. Nabi Ibrahim memang bernekat untuk menyembelih si anak, untuk membuktikan bahawa cinta Allah, ketaatan kepada Allah melebihi daripada segala-gala cinta terhadap anak, harta benda, dunia, isteri dan segala-galanya. Nabi Ibrahim lulus bila Allah perintahkan supaya meninggalkan isteri, meninggalkan bayi. Subhanallah. Dan kali ini perintah yang lebih perit, bukan sekadar meninggalkan, tetapi perlu membunuh ataupun menyembelih si anak. Dan tak kala Nabi Ibrahim sudah nekat, Allah menggantikan dengan kibash. Muslimi muslimat, Allahu Akbar. Walaupun akhirnya kisah ini Nabi Ibrahim tidak menyembelih Nabi Ismail, tetapi Nabi Ibrahim berjaya membuktikan beliau berjaya, baginda berjaya menyembelih perasaan cinta terhadap anak. Kita terlalu dikaburi dengan semua perasaan cinta terhadap suami, kadang lebih besar daripada cinta terhadap Allah dan Rasulullah. Perasaan cinta terhadap anak, perasaan cinta terhadap kereta, terhadap rumah, terhadap pokok-pokok yang kita ada, terhadap apa yang kita miliki.
Sebab itu Allah menguji kita terhadap apa yang kita cintai. Perasan atau tidak? Kita akan diuji dengan apa yang kita cinta. Kita akan diuji dengan apa yang kita sayang. Dan hati kita sangat berpotensi untuk sedih dengan orang yang paling dekat dengan kita. Hati kita sangat berpotensi tinggi untuk kecewa dengan orang yang banyak kita memberi. Masya Allah. Sebab Allah tidak mahu kita kabur. Kita dikaburi dengan nikmat-nikmat dunia yang sementara. Allah uji sehingga kita rasa pahit dengan orang yang kita sayang. Kita rasa pahit dengan apa yang berada di keliling. Supaya rasa manis bila ucap, Ya Allah, Ya Allah. Walaupun kita mendatangi Allah, kita bertemu dengan Allah, bukan kerana menangis kerana Allah, menangis kerana ujian Allah. Tuan-puan sekalian, nak menangis kerana Allah semata-mata susah. Dia kadang kenyang, gembira, bahagia, tiba-tiba berdoa menangis bukan senang. Kita selalu menangis kerana ujian Allah. Lalu ketika itu kita menyebut nama Allah dengan air mata. Tetapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, walaupun hambanya mendatanginya dengan tangisan air mata kerana ujian, bukan kerana Allah. Tetapi sekurang-kurangnya kita tahu ke mana kita nak pergi saat kita diuji. Sebab itu Allah sebut dua mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah dua mata yang menangis kerana Allah. Sebab menangis kerana Allah ini sangat payah. Tetapi sekurang-kurangnya kita menangis kerana ujian Allah dan kita mencari Allah, bukan cari manusia. Kita boleh minta tolongan manusia, tapi cari Allah dulu. Mudah-mudahan lepas itu kita minta tolong dengan manusia, manusia mudah untuk tolong kita. Tapi ada orang, ramai lagi manusia yang bila susah, bila dalam keadaan kesempitan, bila dalam keadaan kesedihan, dia cari manusia dulu. Dia call manusia pertama, aku ada masalah, sedih sangat, bla bla bla. Kawan tu pun cakap, minta maaf, aku tak boleh nak tolong. Sorry, aku pun tengah susah. Telefon yang kedua pun tak boleh tolong, ketiga. Akhirnya semua dia marah. Semua dia maki belakang orang tak tolong. Tetapi lepas ini kita cuba. Bila dalam ujian, sebagaimana Allah sebut, Alladzina idza asabatum musibatun qalu, mereka yang apabila ditimpa ujian ataupun musibah, lalu mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Tengok balik kuliah awal tadi, saya dah kupas panjang dalam bab ni. Jadi, Masya Allah, cari Allah. Allah akan permudahkan. Apabila mungkin orang pertama kita minta tolong, Allah buka pintu hati dia untuk tolong kita. Allah permudahkan dia untuk membantu kita. Sebab kita cari Allah dulu sebelum cari manusia. Bukan kata tak boleh minta tolong manusia. Kita hidup dengan manusia, kita perlu pertolongan. Kita perlu ditolong oleh manusia. Manusia adalah perantaraan pertolongan Allah. Manusia perantaraan. Jangan rasa manusia yang pertama yang utama. Tetapi Allah yang pertama dan utama, manusia perantaraan. Dan bila manusia itu tolong kita, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dan terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih awak tolong saya. Kena hargai manusia yang menolong, yang membantu. Sebab Nabi sebut apa? Man la yashkur linnas lam yashkur lillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih pada manusia yang menolong kita, yang menjadi asbab rezeki, yang menjadi asbab apa-apa kebaikan dalam hidup kita. Sebenarnya itu adalah salah satu cara kita mengucap terima kasih, syukur kepada Allah. Suami yang berterima kasih pada isteri. Terima kasih sayang. Terima kasih ya. Terima kasih awak. Itu sebagai tanda dia bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Cakap terima kasih pada suami. Terima kasih pada anak-anak. Itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ramai yang menuntut Ustazah cerita wanita Cameron tu. Ustazah janganlah tak cerita. Baik, saya akan bercerita. Tak baca lagi ni. Bismillah. Saya ada ceramah sekejap lagi ni. Masya Allah, di TikTok 4,600. Alhamdulillah sahabat-sahabat di TikTok. Tapi FB memang masalah sangat serius. Memang FB tutup. Ramai yang tak nampak live. Notification pun tak dapat. Dan bila dia dihalang untuk lihat live. Sebab kita dah dapat warning yang sangat jelas daripada FB. Sebab saya dah berkongsi beberapa berkenaan dengan Palestin, doa. Lepas tu saya sebut pasal Gaza, saya sebut pasal Zionis, saya dah tulis. Jadi memang dah beberapa hari dah kita dapat amaran. Bahkan amaran tu FB page ni akan ditutup, akan di-ban, akan di-block. Jadi mereka memang tutup, ramai yang tak boleh lihat live di FB. Sebab itu engagement dan reach FB sangat rendah, tapi masih tinggi 2,500 yang sedang hadir. Di TikTok 4,007 campur 2,500, 4,500, 7,000 campur 8,000 lebih yang hadir. Barakallahu fikum. Anda adalah pejuang fighter.
fighter dakwah, pejuang agama Allah di medan dakwah ni. Minum air sikit. Ni tangan kanan ya. Bismillah. Ya, kejap. Nanti. Itu kucing kan, bunyi suara kucing. Dia orang minta outing. Sebab semalam saya ceramah Cameron. So kalau saya tak ada, dia orang tak boleh outing. Outing kucing ni adalah buka pintu rumah, dia orang masuk dalam rumah, dia orang seronok main-main dalam rumah dan juga sekitar rumah. Sekarang dia duduk di beranda rumah, tapi beranda tu kita buat atap cantik, ada rumah kucing, ada 20 ekor kucing. 20 ekor. 20 ke 21 nanti kira balik. Sebenarnya asal 2 ekor, lepas tu ada kucing jalanan kita selamatkan, lepas tu ada kucing Parsi 2 ekor, ada orang hadiahkan tapi kita beri juga sikit sagu hati. Lepas tu dia beranak mengandung, ada adik-beradik, ada sepupu sepapak, ada adik-beradik tiri. Yang Momo suami dia kahwin dengan 2 orang, Mimi dengan Kiki, lepas tu subur pula semua. Jadi setakat ni 20 ekor lah, dan kita dah buatlah perkara yang sepatutnya supaya mereka tak terus membiak, sebab kami dah tak mampu nak jaga lebih banyak, dan kami juga tak mampu nak pisahkan mereka. Ada je orang nak sebab cantik, tapi tak mampu nak pisahkan, sedih nak pisahkan adik-beradik. So saya ni live ini sebenarnya asal studio ni beranda, sebelah ni bilik, ini beranda. Lepas tu kita angkat dinding jadi studio di rumah ni. Kau tengok cik suami ada duduk, besar studio ni. Dan dia bersambung pula dengan beranda lain. Ini tingkat atas rumah lah. Rumah kita sebut 1 tingkat ke 2 tingkat? 1 bawah atas 2, bukan yang 3 tingkat tu. Jadi terus keluar beranda tu, sebab itu dia duduk kat pintu. Dia duduk berkumpul tu kat pintu, dia minta outing. Kalau saya buka je pintu, berlari dia orang masuk. Seronok sangat. Itu outing dia. Jadi itu yang kita cakap, tunggu Ustaz. Nanti habis live ni kita buka untuk outing. Okey, saya nak cerita ni kisah wanita yang kita sebut, ramai kata saya buat teaser tadi kan. Okey, baik. Muslimin muslimat, ceritanya begini. Masya Allah, tahun ni tak pernah naik kamera lagi. Tahun lepas ada naik ke tak ingatlah tahun lepas. Kamera ni memang mencabarlah. Kan? Pusing baru sampai. Hai beria pula dia meminta-minta tu. Ustaz, saya rasa kita boleh lah buka dia orang. Kan? Kita buka beranda tu sana. Okey. Dia hantar wakil tu, suara yang paling kuat. Pandai pula. Kadang ada suara halus, suara kecil. Dia tahu kita duduk sini, dia tahu kita duduk dalam bilik ni. Dia tahu, kucing kan sense dia. Sebab tu dia duduk minta kat situ. Okey, tuan-puan ni mati Allah sekalian. Kalau tak percaya, mari saya tunjuk. Malam tadi saya sampai, diorang berkumpul ramai-ramai kat depan. Comel sangat. Ni, nampak tak? Nampak tak? Itu gambar. Ini saya balik malam tadi, dia berkumpul depan beranda. Itu saya kata kawasan orang memang selesa, ada pokok, ada apa, nampak tak ramai-ramai tu. Bila saya sampai je malam tadi, lepas tu dia orang terus berkumpul depan beranda, depan cermin, nak minta outing lah tu, nak minta masuk. Berkumpul belaka. Masya Allah, nampak tak tu? Kalau kira semua tu 20 ekor semua tu, dia kumpul luas-luas, dia orang selesa, tak menzalimi. Lepas tu dia minta outing, nanti dia orang masuk ramai-ramai. Gitu. Jadi malam tadi dah sampai lambat daripada Cameron. So saya tak ni lah, saya tak buka lagi. Sebab bila buka, nak kena layan, gosok-gosok, dia akan datang dekat kita nak minta ni lah, nak minta gosok. Masya Allah. Tengok, nampak tak? Ini suara kucing rumah ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia tahu bila kita balik. Okey, tak apa. Masya Allah. Kadang dia beratur depan sliding tu, duduk minta nak masuk. Setiap hari, kadang 2 hari sekali bagi dia orang masuk, dia orang main 1 hari. Tak boleh selalu ni, sebab kita pun nak jaga kebersihan dalam rumah. Tapi dia orang memang dapat makan cukup, penjagaan yang cukup, alhamdulillah. Gitulah, sibuk-sibuk pun jaga kucing tuan-puan sekalian, sibuk-sibuk pun banyak pokok, penat-penat pun. Sebab apa? Mereka ni jadi healing. Tengok tu, Ustaz, janganlah usik dia orang macam tu. Ustaz, pasal apa? Suara apa tu? Ya Allah, tahu tak encik suami saya, dia kacau kucing tu apa? Dia buka YouTube harimau. Lari semua kucing tu. Lepas tu dia buat apa ni?
pasang anjing pula. Kadang-kadang cik suami saya, dia saja, dia kacau kucing-kucing tu semua duk berkumpul takut. Bunyi suara anjing kadang, bunyi suara ni pasang YouTube. Tu nak cakap, nakal tak nakal, dah tua-tua pun nakal lagi. Tu cik suami saya. Lari terus kucing tu, kesian pula. Dah diam dah dia orang. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang saya nak cerita. Bila sampai di Cameron, dah pening-pening ni, masa check-in. Oh, orang Ganu sebut check-in. Nak tengok ke kucing-kucing tu? Nanti kita Ustaz, kali ni kita kena tunjuk sikit. Habis ni kita buka pintu ni, kita pun tunjuk dia orang kat mana. Sekali dengan Arnab encik suami, kali ni kena tunjuk. Habis cerita ni, habis kuliah kita. So sebab sebenarnya kita dah masuk tajuk baru, dah habis dah. Esok kita masuk tajuk baru. Esok hari Jumaat kita tadabbur Asmaul Husna. Lepas tu, Masya Allah, bila masa check-in ni, ada seorang wanita lagi dengan anaknya 2 orang. Dia pakai mask. Lepas tu dia pun tengok saya. Ustazah Asma ke? Saya kata, ya saya, betul saya. Memang betul. Ni betul-betul Ustazah Asma? Ya saya, ni original. Saya original. Selalu orang jumpa saya kalau tengah jalan bertembung. Betul Ustazah ni? Dia katanya. Saya kata, ya original. Betul. Saya Ustazah Asma yang betul. Kadang-kadang saya buat lawak. Kadang tu dia tanya, Ustazah Asma? Tak. Ramai yang cakap saya sama Ustazah Asma. Betul ke? Sama tu betul lah. Suara pun sama. Ya, suara saya pun. Ada yang percaya. Oh maaf ya, saya ingat kau Ustazah Asma. Ada juga macam tu. Siapa yang pernah terkena? Lepas tu dia punya terkejut. Lepas tu dia kata, ya Allah Ustazah, ya Allah, ya Allah. Kita boleh tahu expression orang yang mesti ada cerita yang special dengan kita. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya baru saja keluar hospital 5 hari saya berada di hospital. Daripada hospital ni saya terus datang ke sini, ke Cameron. Saya tak ingat dia daripada KL ataupun daripada jauh lah, bukan dekat, daripada jauh. Dia kata, Ustazah, saya masuk 5 hari dalam hospital sebab saya alahan teruk. Saya tak boleh makan, saya tak boleh apa, muntah. Dia baru mengandung anak ketiga dalam 3 bulan macam tu. Saya alahan teruk Ustazah, tak boleh makan, tak boleh apa, semua muntah. Saya maksudnya semua serba tak kena lah. Situasi saya sekian-sekian. Sampai masuk hospital, masuk ward, masuk air apa semua. Saya faham sebab saya dulu mengandung pun teruk. Ada anak yang saya mengandung teruk, kena masuk hospital, kena masuk air semua. Kan? Dia kata, Ustazah, tetapi hikmahnya, ketika saya berada dalam ward tu, saya duk tengok TikTok Ustazah. Sebab tu saya nak ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat TikTok. Sebab TikTok ni dia sangat aktif, dia cut. Habis je kuliah, FB pun aktif juga, tapi saya tengok lebih aktif di TikTok. Sebab tu saya bagi kebebasan. Kita tak pernah sekat. Di FB ni ada ramai sangat yang kreatif sebab orang muda, dia pandai, dia mahir media ni. So dia cut, lepas tu dia buat tajuk, dia buat ayat, dia buat kreatif sampai video-video ni dia jadi FYP kan. Lepas tu dia trending. Sampailah wanita ni dia kata, Ustazah, dalam waktu video TikTok Ustazah selalu keluar. Saya tengok, sampailah saya tengok non-stop. Dia kata, saya tengok video-video ceramah Ustazah. Sehinggalah, dia kata Ustazah, sehinggalah saya Alhamdulillah Ustazah, alahan saya boleh stop immediately. Saya kata, macam mana boleh stop immediately? Ustazah, lepas daripada saya tengok berapa, kena dengar sampai habis. Bukan nak kata, lepas ni janganlah pula kata siapa yang nak hilang alahan mengadu tengok live TikTok Ustazah. Dengar dulu sampai habis kaitannya, macam mana dia boleh hilang. Dia kata, selepas itu Ustazah, saya boleh makan yang saya dah tak boleh makan berapa minggu. Sejak daripada saya tahu mengandung, alahan saya tak boleh nak makan apa semua, saya boleh makan, dan setiap suapan saya telan dengan nikmat, dengan air mata. Dia kata, makan dengan air mata, makan dengan air mata, makan dengan air mata. Masya Allah. Saya kata, macam mana tu? Dia kata, Ustazah, ada beberapa ceramah Ustazah sampaikan membuatkan saya faham dan membuatkan saya rasa bersyukur
Sebenarnya poin utama saya rasa adalah kalimah syukur. Kalimah syukur. Ustazah beri pemahaman tentang syukur. Tentang apa yang semua berlaku ini daripada Allah. Dan saya serahkan sungguh-sungguh kepada Allah. Penyerahan dan pergantungan mengharap kepada Allah. Subhanallah. Ustazah 5 hari saya dalam ward. Dalam keadaan saya dimasukkan air sebab saya dah tak boleh nak ni, tak boleh makan, tak boleh minum. Alahan yang sangat teruk, muntah, semua muntah. Tetapi rupanya Ustazah dengan saya faham dan saya redha dan saya meminta dengan Allah sungguh-sungguh. Alhamdulillah Allah angkat sekelip mata Ustazah. Esokkan itu saya boleh makan dan saya makan dengan air mata. Dan saya tak muntah lagi. Dan sampailah suami saya, dia punya bersyukur seronok. Dia tu bawa saya pergi ke Cameron. Kami akan bermalam di sini 1 hari 1 malam. Lepas tu suami dia pun datang. Suami dia anggota polis. Lepas tu anak lelaki dia 2 orang. Saya pun terus cakap, encik, saya tabik pada encik. Bukan semua suami boleh faham dan boleh sabar dengan isteri yang alahan. Dah lah 5 hari isteri encik dekat ward. Encik kena uruskan anak kecil ni. Betul Ustazah, dia kata. Dan encik bawa pula isteri supaya nak gembirakan dan nak masa nak ending situasi yang perit dah berapa lama, berapa minggu ke berapa bulan saya tak tahu ni. Encik hadiahkan isteri datang berjalan ke Cameron. Lepas tu isteri ni pun kata, Ustazah saya syukur sangat sebab saya tahu suami saya sabar sangat. Sebab apa, masa saya alah saya marah-marah dia. Maksudnya ketika saya alahan saya hilang kawalan diri. Kesian sangat dekat suami. Saya tak jadi diri saya Ustazah. Kesian dia. Dah lah dia anggota polis, dia susah. Dia susah nak dapat cuti Ustazah, tapi dia berusaha, dia minta cuti juga dengan bos dia, dia adjust juga. Lepas tu, dia bawa pula saya bercuti dekat Cameron ni. Lepas tu tuan-puan dimati Allah sekalian, keesokan pagi, jumpa lagi sekali dengan wanita yang sama, dia dah lepas makan. Sebab saya nak pergi makan sarapan lepas kuliah semalam, dekat hotel tu lah. Lepas tu, dia dah selesai. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah Ustazah. Saya dapat makan dengan baik, saya tak ada muntah, saya hilang terus alahan Ustazah. Tadi semua makanan yang saya makan dekat kafe tu, semua saya dapat makan. Subhanallah, rupanya bila kita bersyukur pada Allah, saya belajar daripada kuliah yang Ustazah share, bagaimana dalam apa jua situasi sakit, perit, sedih, mesti syukur. Saya cuba hitung kesyukuran saya. Walaupun saya tak boleh makan, saya muntah-muntah, tapi saya bersyukur suami saya bersyukur itu, saya bersyukur ini. Memang benarlah. Ingat tak masa hari Ahad ke hari Isnin baru ni, saya kupas berkenaan dengan syukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, kami akan tambahkan nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, maka azabku amat pedih kalau kamu tidak bersyukur dengan nikmat. Terima kasih TikTok, ada 5,000 hadir dan 1.1 million dah like. Subhanallah, terbaik sahabat-sahabat seperjuangan medan dakwah di TikTok. Lepas tu dia cerita lagi, dia kata, Ustazah, sebenarnya on the way kami nak datang ke Cameron, daripada hospital tu datang ke Cameron, kami kena langgar, kami dilanggar, kami accident, kami kena langgar dengan lori. Sampailah 2 jam kami kena towing. 2 jam perjalanan. Sepatutnya kami sampai pagi lebih awal. Tapi rupanya Allah nak aturkan pertemuan saya dengan Ustazah tepat pada waktu. Dia kata, Ustazah bayangkan, saya daripada keluar hospital, kami ni nak naik Cameron, kami kena langgar dengan satu lori pasir ke lori apa. Teruk kami kena langgar, tak boleh nak bergerak, kereta tu teruk lah. Sampailah kena towing. Kami naik towing 2 jam Ustazah. Sampai ke kedai lagi apa semua. Rupanya Allah tangguhkan perjalanan kami ni nak jumpa ngam-ngam dengan Ustazah di resepsionis ni. Boleh jadi kalau kami sampai lebih awal, saya tak jumpa Ustazah, tak bertemu dengan Ustazah. Dan apa yang saya belajar Ustazah, walaupun selama ni dia kata, selama ni Ustazah, kalau berlaku perkara buruk pada saya tu kata kenapa saya marah suami, saya marah orang tu, marah orang ni. Tapi apa yang saya dapat 5 hari di ward, saya dengar ceramah ni Ustazah, peliknya, dan suami saya sangat pelik, bila kena langgar semalam, sebelum dia nak sampai dia kena langgar
Faham ya? Sampai 2 jam towing kereta, tak boleh bergerak. Dan kena langgar tu memang salah lori tu. Dia kata, Ustazah, suami saya pelik dan ajaibnya saya tak marah. Bahkan ketika berada di atas kereta kena towing, Ustazah, kami kena towing sambil kami duduk dalam kereta, saya zikir, saya beramal, apa yang saya sama ni saya tak dengar betul-betul, Ustazah. Rupanya 5 hari duduk awal Allah nak suruh saya dengar ilmu. Lepas tu saya cakap apa pada suami? Itu yang menarik. Dia kata, saya cakap kat suami saya susah hati nak bawa pergi bercuti anak isteri. Sehari je nak bawa pergi bercuti pun sebab tengah bekerja kan. Tiba-tiba kena langgar. Saya cakap apa pada suami? Inilah healing sebenar. Ini healing sebenar. Awak tak payah bawa kereta, saya duduk sebelah awak, kena towing, kita zikir, kita tengok alam. Masya Allah. Dia kata, Ustazah, saya tak pernah macam tu, saya tak pernah tenang macam tu. Tetapi dengan ilmu, dia kata, dengan amalan yang Ustazah kongsi, ada beberapa zikir yang Ustazah kongsi, saya amalkan, saya baca-baca, walaupun kena langgar, saya tak marah, saya tak frust. Walaupun saya siap cakap dengan suami, ini healing kita. Awak tak payah bawa kereta, awak relax je, awak zikir, sama-sama kita healing atas towing kereta. Masya Allah, subhanallah. Sekarang saya nak clarify ataupun nak clearkan. Ia bukan sebab saya ya, bukan sebab saya, tapi sebab zikrullah. Saya perantaraan saja untuk wanita ini mendengar ilmu Allah, lalu dia memahami erti syukur dan memahami erti redha. Ya Allah, aku redha, aku alahan ni. Ustazah, saya melalui proses, saya syukur, saya redha, saya faham. Allah beri saya ujian Allah dalam mengandung anak ketiga. Tak boleh makan, tak boleh minum sampai terlantar ke hospital. Tetapi ajaib Ustazah, bila saya redha, bila saya syukur dan saya sebut zikir dan saya mengharap supaya Allah hilangkan alahan ni, Allah hilangkan sekelip mata, saya terus boleh makan. Ustazah, saya boleh makan. Saya terus boleh makan apa itu yang suami ni. Syukur sangat suami bawa tu bagi kamera. Tapi Allah uji lagi. Allah uji dalam perjalanan accident sampai kena towing. Accident sampai kena towing. Allahu Akbar, kena towing. Perjalanan tu kena towing. Tapi tetap pergi dan Allah temukan kami pada waktu yang tepat di ruang reception, sama-sama nak check in. Barakallah. Saya nak sebut bukan sebab saya, sebab ilmu, sebab zikir. Allah sebut apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu berzikir kepada Allah, jiwa kamu jadi tenang, jiwa kamu jadi kuat, jiwa kamu jadi mantap. Masya Allah, muslimin muslimat. Jadi sekarang semoga bermanfaat. Itulah cerita kisah wanita hamil, wanita mengandung yang alahan teruk. Kita jangan main-main. Kalau alahan teruk, saya pernah mengalami. Rasa macam nak mati tu apa sikit. Bahkan saya dah ngucap syahadah, saya alahan teruk, saya tak boleh bangun, saya lembek, saya masuk hospital. Saya mengandung 9 kali, tapi 2 kali gugur. Jadi saya ada 7 orang anak. Allah kurniakan 7 orang anak. Ada yang alahan daripada awal mengandung sampai bersalin. Alahan sepanjang masa, tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau saya mengandung, berat badan saya lebih menurun. Orang lain naik kan, saya lebih turun. Doktor kata baby tak membesar, baby semua kecil sebab saya mengandung semua alahan teruk. Subhanallah. Tapi yang saya tetap ceramah, pergi kerja, ngajar. Bahkan masa nak bersalin tu tengah bawa kereta, my contraction pengalaman. Jadi bukan dibuat-buat. Perempuan alahan teruk bukan dibuat-buat. Tapi semoga cerita bukan hanya untuk perempuan mengandung. Anda dalam keadaan ujian apa pun sekarang, dia kena ada satu masa yang kita betul-betul khusyuk berzikir, khusyuk mohon ampun, khusyuk bersyukur dan khusyuk mengharap kepada Allah. Satu momen yang kita rasa hening. Ini kadang-kadang kita tak dapat. Maksud saya, kadang dalam ujian ni kita pun zikir, Astagfirullah, ya Allah tolonglah aku. Itu belum hening. Saya nak cakap itu belum hening. Tetapi bila kita boleh mengosongkan fikiran, kita boleh betul-betul fokus, ya Allah, hanya kepadamu, ya Allah, hasbunallah. Saya nak sebut hening tu macam mana? Saat itu kita kosong daripada seluruh makhluk. Kita kosongkan diri kita. Kita tidak ada daya, tak ada upaya.
Walaupun kita bijak, belajar tinggi, walaupun kita masyhur, walaupun kita kaya, walaupun kita ada orang-orang yang hebat keliling, kosongkan semua. Itu yang saya sebut, kita perlu melalui satu saat hening. Betul-betul kosong, masa tu Allah sahaja. Masa tu kita minta doa dengan Allah walaupun dengan ayat-ayat kita sendiri. Ya Allah, hanya kepadamu. Dan kalau kita bersyukur dengan hening, saya tak tahu perkataan apa yang mampu nak sebut, sebenarnya khusyuk. Bersyukur dengan khusyuk. Ya Allah, terima kasih ya Allah, syukur ya Allah. Banyaknya nikmat yang kau berikan kepadaku, nikmat mata. Masa ni kosong semua. Hati betul-betul khusyuk. Hening. Bersyukur kepada Allah dengan khusyuk. Oh, subhanallah. Saat begini kita tak akan dapat selalu. Biasanya saat kita betul-betul diuji oleh Allah. Kita dah keadaan tak berdaya. Suami tak boleh buat apa. Doktor tak boleh nak buat apa. Semua tak nak buat apa. Orang keliling tak nak buat apa. Saat inilah kalau kita tak manfaatkan, sangat rugi. Saat kita boleh bersyukur dengan Allah dengan khusyuk, dengan hening. Saat kita boleh mengharap dan meminta dengan Allah dengan khusyuk, dengan hening. Barakallah, dengan jiwa, dengan jiwa. Masya Allah, ya betul. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah dan silap. Jumpa pagi besok. Tadi TikTok sampai 5.1. Encik, dia orang dah buka ke? Sana, belum buka kan? Dia orang tak buka lagi. Kucing-kucing semua ada situ lagi kan? Okey, jom. Ini sikit je 5 minit. Kita panggil apa ni, santai-santai. Sebab selalu sebut pasal kucing, pasal arnab, lama tak tunjuk, lama tak share. Jadi kepada siapa yang dah ada urusan apa nak berlalu, ini 5 minit sebab saya kena bergerak dah. Saya ada ceramah 8.50 paling lambat. Saya ada ceramah, tetapi ceramah sekejap lagi. Saya harap semua boleh hadir. Tajuk sangat istimewa. Ini berkenaan dengan healing, berkenaan dengan counselling, berkenaan dengan jiwa. So saya buat persiapan lebih rapi untuk perkongsian sebentar nanti. Kepada siapa yang sedang dalam masalah ujian, tak ada masalah, tak ada ujian pun, sila hadir. Sebab ujian itu bersilih ganti. Jadi memang tajuk sekejap nanti adalah tajuk berkenaan bagaimana nak bangkit daripada kejatuhan, nak pulihkan, nak kuatkan diri. Lebih kepada, mungkin ada orang anxiety. Saya akan kongsikan bagaimana orang-orang anxiety yang jumpa saya, dia cerita bagaimana dia pulih daripada anxiety. Orang yang kepurunan depression, ada orang dia dah mengurung diri, dia tak jumpa, dia tak keluar rumah berbulan-bulan. Tapi akhirnya dia boleh jumpa, sampai dia jumpa depan saya. Dia kata, Ustazah, saya dapat jumpa Ustazah depan-depan. Saya sebelum ni nak jumpa jiran, nak jumpa orang luar pun saya tak boleh jumpa. Saya tak boleh keluar daripada rumah. Nanti kita akan kongsikan kisah-kisah seperti ini dan bagaimana mereka dapat mengharunginya. Pada slot sekejap lagi, ceramah 10.30. 10.30. Masya Allah, saya kena gerak dah ni. Saya daripada Negeri Sembilan ke KL. Okey, sekarang kita tunjuk, share sikit suasana. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Okey, kita tukar dulu kepada belakang. Ada tak tim kat bawah? Kalau tim ada kat bawah, tolong naik. Ada tim kat bawah kan? Tak apalah, kita bawa lah dulu. Okay, flip kamera. Yang ni pun flip. Okay, so saya bawa satu je, bawa dulu. Boleh? Okay, ini adalah suasana studio lah. Studio di rumah. Okay, itu kan, itu sebenarnya sliding door. Ini beranda sebenarnya. Encik, ini sliding door, ini beranda. Okay, so itu tempat kuliah, ada banyak, itu pokok-pokok, ada macam-macam lah. Ada ni, ini sebenarnya ada hadiah orang bagi hari tu, belum sorting lagi, bersepah lah sikit. Okay, jadi sekarang daripada, inilah pintunya yang kucing tu duduk bunyi-bunyi, nampak tak? Nampak? Siapa boleh nampak miau? Siapa boleh nampak? Miau tunggu. Ya Allah, geram betul lah. Comel lah, ada orang duduk beratur kat bawah tu. Tapi sebenarnya ada 2 tempat yang dia orang beratur. Ada 2 tempat. Barakallah. Okay. Hai, comel betul lah. Ya. Kita buka. Nak sangat, ya. Tak, kena tutup sini. Sekejap. Kena tutup. Kalau tak dia masuk. Subhanallah. Alhamdulillah. Okay. Oh, slipper.
Okey. Yelah. Okey, nanti kita buka ni juga. Okey, oh ramai dia berkumpul. Nak masuk. Nak masuk live. Yelah dia masuk. Okey, masuk. Tu sebenarnya ada barang yang belum di ni. Okey. Oh, jual mahal pula dia, jual mahal. Oh, jual mahal. Masuklah. Tengok tu. Okey. Masuk. Okey. Masya Allah. Tapi tak adalah bersih sangat ni. Bersihlah juga. Okey. Atas ni kadang-kadang tak sempat nak bersih. Okay, kita pakai slipper. Okey. Tengok yang ni. Tengok ni. Mari sini. Memanglah dengan dengan diorang ni kita boleh macam healing gitulah. Okey. Ayat sekarang healing. Yang saya kata kalau diorang beratur tu, diorang menunggu kat sini lah. Dia akan menunggu kat sini. Dia orang menunggu depan pintu ni. Kalau tunggu kami balik supaya buka, dia pun masuk. Itu kita panggil outing tu. Okey. Nampak tak? Yang paling mencabar nak uruskan najis dia orang ni. Oh, najis dah penuh. Nampak tak? Oh, ini paling mencabar uruskan najis dia orang ni. Oh, tetapi benda-benda ni dia mengajar kami tau. Mengajar dan mendidik. Tunjuk najis-najis dia orang. Sebab ramai ikut 20 ekor. Tengok ni, yang kebu ni. Buat apa situ tu, Tengah healing-healing ke? Pintu dah buka tu. Cuma dia orang tahu buka pintu tu tak boleh masuk lagi dalam rumah. Okey. Gebu-gebu. Sekarang ini anak. Cik suami suka anak. Masya Allah. Cik, jom kita keluarkan anak tu boleh? Yang atas tu. Okey. Tu yang bahagian ni dia orang selesa lah atas ni. Bukan ni bahagian bawah bumbung. Okey, kita tengok anak. Ini cik suami. Masya Allah. Tengok. Allahu Akbar. Sini kamu. Sini. Ya Allah, comel sangat. Sebab itulah cik suami kadang-kadang balik Ila memang main dengan anak dia ni. Ya Allah, comel. Anak pun kita orang lepaskan juga supaya dia orang dapat berlari-lari. Tengok ni. Ya Allah, comel sangat. Ya Allah. Nampak tak? Ya, hilang. Anak pun kita lepaskan juga. Ini anak, apa kita panggil? Ni. Apa tu? Encik, dia punya ni, comel. Dia punya apa? Dia punya, cakap lah encik. Telinga. Ambil. Ya Allah, ini anak apa ni? Anak pasi ni. Subhanallah. Mix steady nama dia. Ya Allah, comelnya awak. Kejap. Awak masuk live ni. Live Ustazah Asma, awak tahu tak? Ni. Awak kenal tak? Follow tak? Ada Instagram? Ada TikTok? Ada IG? Tak ada? Ya Allah, comelnya mungkin. Encik, tolonglah pegang. Tunjuk. Ya Allah. Cuba tengok ni. Ya Allah, itu rupa Arnab tu. Okey, elok lah bertiga tu. Ada banyak lagi anak ni. Sekarang kena pisahkan dia juga. Kena pisah. Itu tu cik. Yang tu okey. Dulu kita tak sangka besar. Masya Allah, comel cute sangat. Mereka ni, dia orang tak akan terjun tau. Anak dia tak akan terjun. Dia memang takut. Kalau kucing memang lah. Tengok, kucing ni nak kacau anak ni. Masya Allah. Jadi, tuan-puan sekalian, ni lah dia. Kalau kita kata, kami kita cakap tempat apa ni, tengok dia dah manjat. Lagi mana tu? Tu, takut jatuh. Tak Encik, gerakkan dua tu. Jadi, kadang-kadang dia orang tu dimandikan dekat situ. Jadi, ini tempat dia orang nak main, berehat. So, anak ni, dia orang ada sistem makanan,
Lepas tu air sistemnya ni automatik ni, air keluar ni. Nampak tak? Automatik. Encik tunjuk je. Ini ada sistem, air automatik keluar. Dia tekan je air keluar. Makanan, kita nampak sumber air kat atas. Jadi kalau kita tinggal pun, memang dia akan sentiasa dapatlah bekalan. So, kebersihan. Lepas tu ada anak dalam ni lagi. Nampak tak? Ini anak dalam ni, dia orang boleh berlari luas lagi. Maksudnya kami buat sistem tu, buat macam-macam ubah suai. Itu ada anak nak bersalin ke dalam ni? Tak pisah tidak, itu buang pasir untuk okey. Lepas tu nak membersih apa semua ni, mencabarlah ni. Ni nampak tak sistem yang dibuat ni macam-macam ubah suai. Supaya najis anak bila jatuh dia bergolek masuk. Lepas tu air kencing pun elok laluan. Encik suami ni dia buat macam-macam ubah suai supaya ada sistem ni. Sistem najis dan sistem apa nama ni? Air kencing supaya tak berbau. Kita tak nak ganggu jiran, tapi jiran pun alhamdulillah. Saya baru je tanya jiran 3 hari lepas, ada bau tak kat rumah apa tak, jiran kata okey. Jadi inilah usaha kita. Elok pula 3 ekor ni. Okey. Comel kan ciptaan Allah. Jadi alhamdulillah, tengok. Ini adalah bapa kepada semua kucing-kucing. Bertanggungjawab. Momok. Bertanggungjawab tak? Bertanggungjawab tak? Bapa yang bertanggungjawab tak? Jaga tak? Didik tak anak elok-elok? Dah lah ada 2 bini. Fikir Ustaz. Dah lah ada 2 bini. Momok. Inilah bapa. Yang tu nampak tak? Ya, kejap Momo. Kejap lah Momo. Itulah bapaknya. Okey, alhamdulillah. Nampaknya Naji diorang perlu diselesaikan. Dah Encik, lagi mana? Kat sini je habis. Okey, jadi inilah tempat binatang-binatang atas beranda dekat luar ni. Subhanallah. Jadi diorang ini dalam boleh berlari, boleh apa. Maksudnya bukanlah kita pelihara tempat yang sempit apa. Alam dia ada ruang. Asalnya anak-anak lah yang minat, yang suka. Nampak ke muka saya tu? Okay. Jadi terima kasih sekadar berkongsi suasana yang selalu bunyi kucing dekat live tu kan. Lepas tu selalu kami kata ada kucing, ada anak, apa semua itulah dia. Jadi alhamdulillah, buat baik pada binatang, beri makan pada binatang adalah pahala sedekah. Itu Nabi SAW sebut. Ia dikira sebagai pahala sedekah. Jadi mudah-mudahan binatang-binatang ni selalulah mendoakan kami, selalulah memohon ampun bagi kami. Sama juga lah dengan pokok-pokok. Ini sebahagian pokok ke atas. Sekian, jumpa lagi insya-Allah sekejap nanti 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.